Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok ada berapa segmen kereta dekat Malaysia ni dan mana satu paling sesuai untuk anda. Contohnya untuk kereta sedan. Korang biasa tak dengar orang cakap kereta ni segmen A, kereta tu segmen C, kereta lain pula segmen lain. Jom kita tengok apa bezanya antara segmen-segmen ni. Secara general, segmen ni bolehlah kita anggap sebagai saiz kereta tu sendiri. Kalau ikut turutan, segmen A ni yang paling kecil, kemudian segmen B, segmen C dan akhir sekali segmen D, kereta yang paling besar lah. Dan saiz kereta ni sangat penting sebab biasanya kita akan buat perbandingan kereta-kereta yang kita nak beli berdasarkan saiz yang sama. Contohnya kalau kita nak compare Honda Accord, kita akan compare dengan Toyota Camry atau Volkswagen Passat. Kita tak compare Honda Accord dengan Produa Bezza contohnya. Sebab Accord dengan Bezza, segmen dia berlainan dan target market untuk kedua-dua kereta tu memang berbeza. Honda Accord target dia untuk eksekutif atau family yang besar. Sedangkan Bezza target dia untuk orang bujang atau dah berkeluarga, mungkin ada anak satu atau dua yang kecil-kecil. Jadi sebab itulah wujudnya nama segmen A, B, C dengan segmen D ni. Dan kalau di Malaysia, yang clear segmen A, B, C, D ni sebenarnya adalah kategori kereta hatchback atau kereta sedan saja. Kalau SUV contohnya, tak ada definition yang tepat mana satu SUV segmen A atau segmen B atau segmen C. Kalau orang yang review SUV pun, dia cuma buat perbandingan saiz SUV ni dengan saiz kereta sedan dan agak-agak je SUV ni jatuh ke segmen mana. Tapi kalau kereta sedan memang clear mana satu kereta segmen A, segmen B, segmen C atau segmen D. Dan anda kena ingat pula tahu, setiap negara pula lain definition segmen ni. Kalau di Amerika contohnya, dia ada sampai segmen E, segmen F, dan untuk SUV dengan pickup truck pula ada segmen dia sendiri. Jadi dalam video ni kita discuss segmen kereta di Malaysia sahaja. Okey, yang pertama sekali jom kita tengok segmen A ni apa dia dan untuk siapa. Kita boleh anggap yang segmen A ni adalah kereta yang compact lah. Saiz dia comel je. Contoh kereta yang ada dalam segmen A adalah Produa Azia, Proton Saga, Kia Picanto, dan dulu kita ada Produa Viva, Produa Kancil dan sebagainya yang saiz dia lebih kurang sama. Dan kereta segmen A ni macam entry level car untuk orang yang baru nak memiliki kereta, ataupun kalau anda nak beli kereta untuk anak anda yang dah masuk universiti contohnya. Kalau dia masih bujang dan kereta memang untuk kegunaan harian, jadi segmen A ni memang sesuai. Nak parking pun senang, nak jaga senang, bayaran bulanan pun kalau tarik 9 tahun dalam 400 ke 500 saja sebulan. Memang okey sangat kalau baru nak beli kereta dan nak beli kereta yang baru, sebab tak nak pening kepala nak repair kalau rosak. Sebab kereta-kereta baru ni biasanya ada 5 tahun warranty. Dan kereta segmen A juga sesuai dijadikan second car untuk keluarga yang dah ada kereta lain yang lebih besar, ataupun kalau anda ada sports car dan tak larat nak pakai sports car tu hari-hari, bolehlah beli Azia ataupun Saga sebiji untuk buat kereta harian. Cuma kereta segmen A ni, kalau kita ada sebiji, memang kita tak boleh duduk diam dekat rumah. Sentiasa rasa nak keluar pergi jalan-jalan sebab memang senang nak bawa dia dan minyak pun memang jimat. Cost maintenance dan tayar pun tak mahal sangat. Jadi kalau anda baru mula bekerja contohnya, gaji dalam 3,000 ke 4,000 dan nak beli kereta baru, tak nak beli kereta second hand, personally saya akan recommend kereta dalam segmen A. Kalau baru berkahwin, Bezza dengan Saga memang best. Baik, beralih ke segmen B. Kereta dalam segmen B ni saiz dan wheelbase dia lebih sikit dari segmen A. Bagi saya masih lagi dalam kategori mudah jaga dan senang parking, tapi harga dia dah sedikit tinggi untuk orang yang baru mula bekerja. Kereta yang dalam segmen B ni termasuk Honda City, Honda Jazz, Nissan Almera, Toyota Vios, Toyota Yaris, Produa Alza, Proton Iris dan lain-lain yang saiz dia hampir serupa lah. Kalau SUV segmen B ni contohnya Proton X50 dan Honda HR-V. Untuk Produa Activa pula bagi saya tak cukup besar untuk masuk segmen B, tapi tak cukup kecil untuk masuk segmen A. Kira placement Produa Activa ni dia pelik sikit. Jadi orang yang nak cari segmen B pun boleh beli, orang yang nak cari segmen A pun boleh beli. So agak bijak lah dekat situ. Okey, untuk siapa sebenarnya kereta segmen B ni? Bagi saya segmen B ni sesuai untuk orang yang dah bekerja lama sikit dan range gaji dalam 4,000 ke 6,000. Mungkin orang yang guna segmen B ni dah berkeluarga dan anak-anak masih kecil. Kalau kereta baru pula, kalau loan 90%,
hand, tarik 9 tahun, range bayaran setiap bulan adalah antara 700 ke RM1,000. Jadi kena ingat, nak commit RM1,000 setiap bulan selama 9 tahun ni bukan senang ya. Kereta segmen B ni boleh kita katakan sebagai sebuah kereta yang all-rounder. Maknanya kalau kita nak pakai hari-hari pergi kerja pun boleh, nak travel balik kampung pun boleh, tak ada masalah. Nak pergi pasar pun boleh. Memang sebuah segmen yang all-rounder. Sebab tu kalau anda perasan, dekat atas jalan negara kita ni, kereta segmen B lah yang paling banyak sekali. Dan untuk orang yang nak carikan kereta untuk anak-anak dekat universiti pula contohnya, segmen B ni bagi saya agak mewah lah. Mungkin boleh bagi diorang kereta segmen A, dan nanti bila dah kerja sendiri, ada duit sendiri, bolehlah diorang beli sendiri kereta segmen B ni. Lagipun kalau bujang, agak besar sebenarnya segmen B ni untuk bergerak ke mana-mana sorang-sorang. Tapi kalau mampu, apa salahnya? Kos penjagaan pula agak okey. Boleh dikategorikan sebagai masih murah dalam RM200 ke RM300 sekali servis, bergantung kepada jenis kereta. Minyak pun masih jimat lagi lah, walaupun taklah sejimat segmen A tadi. Untuk kereta dalam segmen C pula, pertama sekali tentunya saiz dia lebih besar dari segmen A dengan segmen B tadi. Dan contoh kereta yang termasuk dalam segmen ni tak lain tak bukan Honda Civic, Toyota Corolla Altis, Proton Inspira, kalau dulu kita ada Proton Previte, Mazda 3 Sedan, Mazda CX-5 dan sebagainya yang saiz dia hampir sama. Okey, kalau anda tengok sekarang ni sepatutnya kita dah dapat kenal pasti kenapa orang buat kereta ni ikut segmen yang berbeza, betul tak? Kalau tengok range harga pun, kereta segmen C ni dia generally lebih mahal lagi berbanding segmen A dengan segmen B tadi. Maknanya target market dia dah berbeza. Target market untuk segmen C ni bukan lagi untuk orang yang cari kereta entry level, bukan untuk orang-orang yang baru keluar universiti contohnya. Kereta segmen C ni bagi saya dah lebih kepada separa mewah. Dan untuk boleh menampung bayaran kereta segmen C ni, kena ada duit lebih dalam RM1,300 ke RM1,500 sebulan selama 9 tahun. Bergantunglah kepada model kereta apa yang anda pilih. Enjin pun lebih powerful, maknanya belanja minyak pun dah start mahal. Orang yang nak guna segmen C ni betul-betul life dia dah stable, income pun dah steady setiap bulan, dan okeylah dia nak rasa sikit kemewahan dalam kereta dia. Income yang selesa untuk pakai kereta segmen C ni personally bagi saya adalah dalam range RM7,000 ke RM9,000. Ini kalau kereta baru lah. Sebab biasanya orang yang income macam ni, dia akan beli rumah, dia memang dah start ada family, dan anak pun mungkin dah start masuk sekolah. Jadi income dia kena banyak untuk boleh afford kereta segmen C macam ni. Tapi ni saya cakap pasal kereta baru tau. Kalau kereta second hand tu boleh je nak beli walaupun bukan dalam income bracket ni. Cuma kena ingat, kalau kereta tu dah habis tempoh warranty, part dia akan lebih mahal sikit berbanding kereta dalam segmen A dengan segmen B tadi. Servis pun sekarang dalam RM300 dan boleh sampai RM700 kalau major servis. So duit memang kena standby siap-siap. Dan akhir sekali sampailah kita ke segmen D yang merupakan segmen yang paling kurang dijual di Malaysia. Sebab tu kereta dalam segmen D ni tak banyak pilihan. Kita ada Toyota Camry, Honda Accord dan Volkswagen Passat. Mungkin ada lagi. Volkswagen Passat ni pun ngam-ngam je lah. Dia boleh jadi segmen C yang besar atau segmen D yang kecil. Dia tengah-tengah. Tapi Camry dengan Accord memang confirm masuk segmen D. Untuk kereta yang macam ni, pemilik dah tak boleh fikir lagi lah. Minyak mahal lah, servis mahal lah, part mahal lah. Sebab memang target market dia adalah untuk orang yang ada duit. Dah level-level eksekutif lah. Dan segmen ni tak laku sangat bagi saya sebab harga dia dah ada overlapping dengan full size SUV. Contohnya Honda Accord yang baru, harga dia mencecah RM200,000 tau. Tapi CR-V pula RM160,000 je macam tu. Jadi kalau orang nak beli sedan segmen D ni, diorang akan fikir 2-3 kali lah. Sebab bagi kebanyakan rakyat Malaysia, SUV ni macam lagi berbaloi sebab dia lagi besar dan boleh muatkan lagi banyak benda. Tapi bagi saya sendiri lebih minat kereta sedan sebab body roll dia kurang. Walaupun macam tu, disebabkan harga yang bertindih ni menyebabkan jualan kereta segmen D agak suram. Bukan tak ada orang beli tau, cuma dia tak serancak segmen A, B dengan C tadi. Korang sendiri sekarang ni pakai kereta segmen apa? Ke tak termasuk dalam segmen A, B, C, D ni? Kalau pakai kereta sedan, senang lah nak tahu segmen apa sebab dia agak straightforward. Tapi kalau SUV ke pickup truck ke, dia tak ada kategori yang jelas tau. Yang penting kalau nak beli kereta, pastikan anda tahu kereta tu nak guna untuk apa. Barulah mudah kita buat keputusan. Dan macam biasa, kalau anda dapat belajar sesuatu dari
dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.